Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan teras Islam dalam subjek akhlak. Okay, pelajar boleh buka buku PTI pada muka surat 85, pelajaran pertama untuk subjek akhlak. Okay, tajuk berjimat cermat. Okay, mari Mari sama-sama kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 67. Okey, kotak page tu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Maksudnya, dan apabila orang-orang yang membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula bakhil, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara demikiannya. Okey, mari kita lihat sama-sama apa maksud berjimat cermat. Okey. Berjimat cermat adalah berbelanja kepada perkara yang benar-benar diperlukan sahaja. Okey, maksudnya dia menggunakan duit yang dia ada atau harta yang dia ada adalah kepada perkara yang diperlukan sahaja, tak membazir. Okey, dan apabila ada lebih, dia tidak bakhil. Dia pergi bersedekah. Okey, yang penting adalah menggunakan zakat. Okey, kemudian mari kita lihat kelebihan berjimat cermat. Okey, kat sini ada 4. Okay, kita lihat satu-satu. Yang pertama, terhindar daripada bakhil. Okey, bila kita berjimat cermat, kita akan mengelakkan diri kita daripada perasaan bakhil. Bakhil ni maksudnya kedekut. Okey, kita tak akan kedekut. Okey, kemudian memupuk kehidupan sederhana. Apabila kita berjimat, kita menggunakan duit ke arah yang diperlukan sahaja. Jadi dapat memupuk diri kita supaya kita bersederhana. Kita taklah gunakan duit itu berlebihan, kepada yang diperlukan sahaja. Okay. Yang ketiga, terhindar daripada kefakiran dan kepapaan. Okay, maksudnya apabila kita lihat orang yang berbelanja secara berjimat cermat ni, kita tidak fakir dan kita taklah duit tu akan kita akan rasa cukup dengan apa yang kita ada. Macam tu, kita tak ada rasa lemak, cuba dah tak ada duit kan, boros. Bila boros, kita cepat habis duit sebab kita tak menggunakan ke arah yang diperlukan. Kita berbelanja sewenang-wenangnya, begitu. Okey. Kemudian yang terakhir, berpeluang membelanjakan harta ke jalan Allah. Selain kita menggunakan ke arah barang keperlukan kehidupan kita, barang yang diperlukan, kita juga boleh simpan untuk duit kita untuk dibelanjakan di jalan Allah. Okey, contohnya bersedekah, okey, membantu orang yang perlukan, begitu. Okey. Kita lihat pula sebab-sebab Allah melarang bersikap buruk. Okey. Yang pertama, mengelakkan daripada berhutang. Okey, apabila kita tak boros, kita tak adalah berhutang. Maksudnya tak adalah bila dah boros, kita kan dah tak ada duit kan. Kita akan pinjam kat orang. Jadi bila kita pinjam kat orang, susahlah nak bayar kan sebab tak ada duit. Semua. Lepas tu bila kita berhutang ni, kadang-kadang kita akan lupa dengan apa yang kita dah minta kat orang, kita dah hutang. Jadi untuk mengelakkan kita jadi macam tu, kita berjimat cermat. Okey, orang-orang yang boros selalunya banyak berhutang. Macam saya cakap tadi, bila dah boros, dia dah guna duit ke arah yang tak sepatutnya, duit dah tak ada, lepas tu mulalah hutang sana sini kan, minta duit kat orang tu, tapi dah lama tak bayar bila hutang tu tak. Jadi elakkan. Okey, membazir dalam perbelanjaan. Kan, bila dia boros, dia membazir, gunakan duit ke arah yang tak sepatutnya. Okey. Okey, tidak mendisiplinkan diri. Maksudnya bila dia boros, dia tak diri dia
bukan diri dia tak berdisiplin. Dia tak reti nak menguruskan kewangan dia ke arah yang kebaikan. Okey. Elakkan, okey. Nauzubillah min zalik. Okey, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Astaghfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Sepatutnya kita bila dah dapat nikmat daripada Allah, kita sepatutnya bersyukur dengan apa yang Allah beri. Jadi apabila kita boros, kita adalah golongan orang yang tidak bersyukur. Okey. Auzubillah min zalik. Tidak membelanjakan hartanya di jalan kebajikan seperti sedekah. Apabila dia dah tak ada duit sebab boros sangat, dah tak adalah dia berniat nak bersedekah. Dia hanya dipikir diri dia je, fikir untuk diri dia, fikir untuk kesenangan hidup dia, tak fikir orang lain. Macam tu, okey. Jadi tidak boleh. Okey, Allah melarang kita bersikap boros. Okey. Okey, kita sambung. Lihat muka surat 86 tu, kita sambung tajuk, subtopik cara-cara berjimat cermat. Okey, yang pertama, menyimpan lebihan wang di pejabat pos, bank Islam, tabung haji, koperasi belia Islam atau mana-mana institusi kewangan Islam. Maksudnya mengelakkan daripada kita mengeluarkan duit secara berlebihan. Jadi kita boleh simpan di situ. Bila kita tak ada duit cash di tangan, so kita akan berkira untuk mengeluarkan duit di tabung haji ke, di bank ke, kan. Okey. Kemudian berjimat menggunakan kemudahan awam seperti elektrik, air, telefon dan lain-lain. Jangan berlebihan. Hari nak gayut, tak adalah ya. Lepas tu 24 jam pasang lampu, kan. Air bagi melimpah. Tak boleh. Jangan membazir. Okey, mengawal nafsu dengan banyakkan zikir kepada Allah serta berdoa agar termasuk dalam golongan yang mendapat redha Allah. Okey, daripada macam kawal nafsu kita daripada nak membazir. Kan kita macam kadang nafsu makan, kan. Nampak tu nak makan, nampak tu nak makan, kan. Jadi daripada kita mengelakkan nafsu kita merajai diri kita, jadi kita banyak-banyak akan berzikir kepada Allah. Kita lihat muka surat 87 tu, okey, kat atas tu kotak hijau tu dia bagi tahu berjimat cermat lawannya boros. Okey, boros bermaksud berbelanja lebih daripada keperluan. Maksudnya kita sepatutnya beli yang perlu sahaja, tapi kita berlebihan. Patutnya macam tu, kita boleh je makan benda yang murah, kan, yang penting halal dan baik. Tapi kita nak beli yang makanan yang mahal, yang sedap je, kan. Sedap dimakan, lepas tu habis duit. Macam tu. Tak elok, ya. Okay, kemudian berjimat cermat adalah sifat mulia yang perlu kita lakukan. Okay, kemudian berjimat cermat akan mendidik kita ke arah masyarakat penyayang dan bertanggungjawab. Kemudian terakhir, amalan ini dapat menjamin kewangan keluarga menjadi kukuh. Ialah bila kita berjimat cermat, kita ada simpanan masa depan. Bila kita ada simpanan masa depan, kita akan masa depan kita ada duit untuk digunakan ketika kecemasan. Okey, jadi apabila kita rasa kita nak gunakan duit masa kini, kita fikir masa depan. Nanti masa depan anak cucu kita tak ada duit, macam mana nak guna semua macam tu. Jadi bila kita ada pemikiran macam tu, kita akan berjimat-jimat. Kita tidak bersifat boros. Okey, itu saja untuk tajuk kita hari ini, tajuk berjimat cermat. Jadi nanti pelajar boleh gariskan isi penting dalam buku teks masing-masing, ya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.